Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran atau hati mereka terkunci? Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu adalah mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan perempuan, ibu, ayah, adik-adik yang sudi melapangkan masa hadir. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini pertemuan yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tajuk kita pada malam ini adalah pesan kepada Qarun. Iaitulah kupasan daripada surah Al-Qasas. Dan di IKIM dulu saya kupas slot ni dalam masa yang sangat terbatas pada Ogos 2014. Lama sangat, dah hampir 5 tahun lepas. Tetapi banyak benda yang saya belum temui pada waktu tu. Bila saya study semula tajuk Qarun 2-3 hari kebelakangan ini, hidup saya dihantui oleh Qarun. Jadi saya terus terang kata banyak perkara yang tidak saya temui pada 5 tahun lepas. Itulah keajaban Al-Quran. Makin banyak kita belik tafsir, makin banyak mutiara kita perolehi daripada kisah yang sama. Dan saya harap nota yang telah saya edarkan, bukan nota pun, bahan bantu untuk anda mencatat perkongsian pada malam ini boleh membantu saudara-saudari untuk fokus kepada ayat-ayat yang bakal kita kupas. Kisah ini sangat penting, kisah Qarun ini sangat penting kerana kita berada pada satu zaman di mana tidak sedikit kaum muslimin berlumba-lumba mengumpul kekayaan. Kita berada pada zaman di mana umat Islam diuji dengan ujian materialistik, ya, ujian materialistik dari segenap segi. Semua orang seolah-olah dalam doa tidak pernah tidak mahu melafazkan mahukan kekayaan. Ya, semua kita pun memang tidak mahu miskin dan kita mahukan kaya. Kita mohon pada Allah agar dimurahkan rezeki kita. Tetapi tiada makna kekayaan kalau tidak dibina dengan 5 tiang. Jadi apa yang bakal kita bincang pada malam ini adalah 5 tiang utama untuk membina rumah kekayaan, ya, yang kekal tidak runtuh ke bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada kita 5 tiang utama untuk membina kekayaan di dunia dan di akhirat. Rumah yang tidak akan roboh insya-Allah. Maka hafallah olehmu 5 tiang berkenaan. Okey, sebelum kita tamat 9.30 malam ni, atau saya risau pukul 10 malam ni, ya, anda akan dapat tangkap dan faham apakah 5 tiang berkenaan. Sebab nak buat rumah memerlukan tiang. Kalau tiang itu rapuh dan lemah, maka roboh ke tanah menyembah bumi. Baiklah, secara ringkas Qarun di dalam Al-Quran telah disebut namanya sebanyak 4 kali. 2 dalam suratul Qasas yang bakal kita lalui, 2 dalam surah lain. Dalam surah Labalabah, Al-Ankabut dan surah Ghafir. Dan bila kita amati dalam surah Ankabut, ya, dan surah Ghafir, anda boleh tengok di hadapan, kita akan dapat perhatikan nama Qarun ini sebaris dengan Firaun dan Haman. Dia bukan orang biasa-biasa, dia duduknya sebaris. Ini ditafsirkan para ulama, peristiwa Qarun yang bakal kita kupas menunjukkan berlaku semasa Firaun dan Haman masih hidup. Memang tidak boleh dinafikan dan kita hormati pendapat yang menyatakan peristiwa Qarun ditelan bumi. Ada pendapat menyatakan ia berlaku selepas peristiwa Laut Merah. Ya, tahu tak peristiwa Laut Merah? Kan, Firaun ditenggelamkan. Mereka berpendapat begitu kerana suratul Qasas, kalau anda baca dari awal hingga ke akhir, cerita Qarun ini muncul di penghujung suratul Qasas.
yakni selepas peristiwa tenggelamnya Firaun. Dan panjang lebar Allah Ta'ala berikan komentar tentang pengajaran pertembungan Firaun dengan Musa alaihi salam. Tiba-tiba di hujung suratul Qasas, sebelum surah berkenaan melabuhkan tirai, muncul tiba-tiba cerita Qarun dengan sangat mengejutkan pembaca Al-Quran. Jadi berdasarkan susunan kisah Qarun dalam surah Al-Qasas berkenaan, surah 28, maka mereka berpendapat kisah itu berlaku selepas Laut Merah. Tetapi pendapat yang kita fikirkan lebih kuat, kerana Allah sebut nama Qarun sebaris dengan Firaun dan Haman, maka difahami bahawasanya peristiwa Qarun ditelan bumi berlaku semasa hidup Firaun dan Haman masih hidup. Okey, apa yang akan kita kupas bentar lagi adalah cerita Qarun dalam suratul Qasas. Bagaimana kekayaan beliau dan apa sebab Allah murka kepada beliau. Dan kalau saya boleh tanya anda, Qarun dalam fikiran anda dan pembacaan anda, agaknya apakah kesalahan besar beliau lakukan? Harta yang banyak tak salah. Yang salahnya bila harta yang banyak sombong dan tidak memberi walau satu sen kepada Bani Israel yang mustad'afin, kepada fakir miskin. Okey, itu adalah gambaran dalam fikiran saudara-saudari. Tetapi ada banyak lagi senarai kejahatan Qarun yang perlu kita senaraikan sebelum kita masuk ke dalam suratul Qasas. Yang pertama sekali, inilah antara yang takabur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam suratul Ankabut bil bayyinat, dengan 9 mukjizat. Dia still takabur sebaris dengan Firaun dan Haman. Apakah 9 mukjizat berkenaan? Tongkat bertukar menjadi ular lalu telah mengislamkan ahli sihir Firaun. Ia tangan dimasukkan di bawah dadanya dan dikeluarkan keluar cahaya terang benderan. Kemudian 7 fenomena alam yang menakjubkan, daripada kemarau panjang, kekurangan buah-buahan, kemudian taufan, kemudian belalang, kemudian kutu, kemudian darah, kemudian semuanya ada 9. Dengan setiap mukjizat, apa maksud mukjizat? Manusia pada waktu itu melihat kita tidak pernah berlaku peristiwa seperti ini. Ia tidak boleh dilakukan oleh manusia. Apa yang berlaku benar-benar ajaib, menunjukkan Musa itu ada Tuhannya yang memihak kepadanya. Jadi dengan 9 mukjizat berkenaan, still fastakbaru. Ini nombor 1, Qarun yang disebut dalam suratul Ankabut sebaris dengan Firaun dan Haman. Bahkan Qarun disebut terlebih dahulu. Jadi menarik untuk dibincangkan kenapa sehebat-hebat Firaun, Qarun disebut dahulu. Ya, tak nak bagi jawapan malam ni, bacalah di bawah tuduhan kisah-kisah Al-Quran. Okey, yang kedua senarai kejahatan Qarun sebelum kita masuk suratul Qasas adalah inilah orang yang telah membantu Firaun menjayakan kempen menuduh Musa sahir, kadzab, ahli sihir yang berdusta. Jadi beliau antara yang membantu Firaun dalam kempen kepada rakyat di Mesir waktu itu, bangsa Kibti, untuk semua orang menganggap Musa bukan Rasulullah yang diberikan mukjizat, tetapi just the greatest magician, seorang ahli sihir yang mana apa yang beliau bawa adalah pendustaan. Itu yang kedua. And then senarai seterusnya adalah dalam suratul Qasas. Okey, jadi dapat gambaran bagaimana kamera yang merakamkan kisah Qarun di dalam Al-Quran. Boleh duduk bang? Boleh? Okey. Baik, dalam
Cerita Qarun, saya rasa kita baca sepintas lalu sambil menjenguk terjemahan. Saya tak bacakan terjemahan, saya harap tuan-tuan sempat menjenguk terjemahan masing-masing. Tapi kita cuba ambil masa 5 minit untuk baca sepintas lalu. Kita baca sepintas lalu untuk dapat gambaran kisah Qarun di dalam Al-Quran. Saya tak bacakan terjemahan, is it okay? Saya harap anda berusaha dapatkan sedikit maklumat tentang terjemahan. Atau mungkin kalau anda perlukan bantuan mu'jam Quran, jangan segan ambil terus. Saya tak banyak urus dia malam ni, boleh ambil terus Quran mu'jam kat situ, jangan segan. Muka surat 397. Muka surat 394. Sesiapa yang perlukan Quran lah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam inilah saya baca terjemahan. Saya tak bacakan nas. Sesungguhnya Qarun ialah dari kaum Musa. Kemudian dia khianat kepada mereka. Dan kami kurniakan pelbagai kekayaan dengan anak-anak kuncinya menjadi beban yang berat dipikul oleh sebilangan orang-orang yang gagah. Ia sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, jangan kau bermegah. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang bermegah. Dan tuntutlah harta kekayaan dikurniakan Allah kepadamu dengan hasrat mendapat pahala di akhirat. Tetapi jangan lupakan bahagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jangan kau bercita-cita untuk mencetuskan kerosakan atas muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang melakukan kerosakan. Qarun menjawab, aku diberikan harta kekayaan ini disebabkan pengetahuan dan kebijaksanaan padaku. Lalu Allah berfirman, tidakkah dia mengetahui dan memahami bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya dari umat-umat terdahulu yang sekalian ramai orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih gagah mengumpulkan harta. Dan ingatlah orang-orang yang berdosa itu tidak ditanya pun tentang dosa mereka. Pada satu hari Qarun keluar pada kaumnya dengan memakai perhiasan. Berkatalah orang-orang yang inginkan kesenangan kehidupan di dunia, alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang ada pada Qarun. Sesungguhnya dia dikurniakan nasib baik. Dan berkata pula orang-orang yang diberikan ilmu, jangan kamu berkata sedemikian, pahala Allah jauh lebih baik daripada harta Qarun. Kepada orang beriman dan beramal saleh, dan tidak akan menerima kesemua itu melainkan orang yang sabar. Lalu kami timbus dia bersama dengan rumahnya ke dalam tanah. Maka tidaklah dia mendapat sebarang pertolongan ketika menghadapi azab Allah, dan tidaklah dia dapat menolong dirinya sendiri. Dan orang-orang yang pada masa dahulu bercita-cita untuk kaya seperti Qarun berkata, malanglah kami, menyesalnya kami. Sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dari kalangan hambanya, dan dia jugalah yang menyempitkan rezeki. Kalau tidak karena Allah memberikan pertolongan kepada kita, tentu kita pun turut sama binasa, tertimbus dengan tanah seperti Qarun. Aduhai, sesungguhnya orang-orang yang kufurkan nikmat Allah itu tidak akan berjaya. Itulah negara akhirat kami sediakan kepada orang-orang yang tidak hidupnya untuk pengaruh dan kelebihan di atas muka bumi, dan tidak mahu melakukan kerosakan, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah khutbah yang telah disampaikan. Aku qouli hadza. Okey. Dalam cerita Qarun dari ayat 76 hingga 83, kita boleh bahagikan kepada dua bahagian sebenarnya. Satu bahagian disebutkan kehebatan harta Qarun, dan gembiranya dia tengok akaun dia. Billionaire, orang kaya yang sangat selebriti, diminati oleh seluruh Bani Israel. Beliau menjadi tumpuan seluruh rakyat pada waktu itu dari Bani Israel. Dan bahagian kedua, ya, hebatnya azab Allah kerana dia menonjolkan kekayaan dengan zalim. Jadi ada dua bahagian, ayat 76 hingga 78.
hebatnya Qarun punya harta, tetapi separuh masa yang kedua 79 hingga 82 azab Allah kepadanya. Dari sudut lain, dari sudut dialog pula, anda akan dapati kisah Qarun ini kita boleh bahagi juga kepada dua. Bahagian pertama, ada orang biasa-biasa bercakap dengan Qarun, bagi nasihat pada Qarun tu. Tetapi bahagian kedua, anda akan dapati orang berilmu pula bagi nasihat, tapi bukan pada Qarun, kepada pemuja, pengkagum dan pentaksub Qarun. Jadi bahagian pertama, orang biasa kaum muslimin Bani Israel memberi nasihat directly kepada Qarun, directly. Tetapi anda akan dapati sebentar lagi bahagian kedua adalah orang berilmu memberikan nasihat bukan kepada Qarun, tetapi kepada pemuja dan pengkagum Qarun. Fakru kat depan kosong. Okey, kita juga boleh bahagikan kisah Qarun ini juga kepada dua bahagian, di mana anda akan dapati bahagian pertama, dia punya perasaan bila masuk ke dalam gedung. Dia punya perasaan masuk ke dalam istana khazanah harta Qarunnya. Macam mana gambaran kegembiraannya, seronoknya dapat tengok betapa banyaknya bank-bank beliau yang disimpan di dalamnya khazanah, barangkali emas dan perak, permata dan seumpama dengannya. Adapun babak yang kedua adalah dia keluar daripada gedung tu. Dia keluar daripada istana itu, menunjuk-nunjuk kepada Bani Israel. Jadi saya harap anda nampak jelas, memang kita ada dua babak. Mudah-mudahan dapat kita sempurnakan pada hari ini. Qarun di dalam Taurat, Qarun dalam Old Testament. Kalau Qarun dalam Bible New Testament ada dalam Exodus 18 hingga 21. Kalau rajin beliklah. Duka ceritanya ada cerita Qarun, tapi tiada cerita tentang hartanya. Tak ada. Hanya cerita dia bersama dengan Firaun, Pharaoh. Dan namanya bukan Qarun di dalam Quran, di dalam Old Testament, New Testament, ataupun dalam Bible yang telah diselewengkan, dalam Taurat yang telah diselewengkan. Namanya adalah Qurah. Qaf waw raha, Qurah. Okey, kalau anda rajin dalam Jewish Encyclopedia, volume yang tak tahu, VII itu nombor berapa tu? Nombor 7, muka surat 556. Fakru, kamu kena rajin sebab kamu bidang sejarah untuk membelik. Dikatakan, bukan dikatakan, diriwayatkan daripada sumber Yahudi ini, 300 orang diperlukan untuk bawa kunci-kunci gudangnya. 300 orang gagah perkasa untuk membawa kunci-kunci gudangnya. Jadi sumber Yahudi mengesahkan kekayaan beliau. Ustaz, boleh ke kita duk belik Israeliat ni? Tak perlu, tak apa. Tapi kalau selari dengan Quran Sunnah, mungkin boleh menambah tadabbur. Dia membantu kita ada gambaran sedikit. Tetapi kita percaya Quran ada sebab untuk tidak terlalu pergi in details. Bab kata Sa'id Hawa rahimahullah, walaysa fit Taurah al-haliyah ma na'khudhuhu illa ma wafaqa al-Quran wa sunnah. Kita tidak ambil daripada Taurat masa kini melainkan perkara-perkara yang selari dengan Quran Sunnah. Mana tidak bertentangan. Jadi Quran memaparkan kekayaannya, dan apa yang disebut dalam sumber Yahudi tadi menggambarkan kekayaannya barangkali. Itu status. Bila kita merujuk kitab-kitab terdahulu yang kita tidak dapat sahkan, maka kita katakan barangkali. Okey, sebelum kita masuk ke dalam cerita Qarun dari ayat 76, satu perkara yang kita kena perasan adalah kenapa kisah Qarun itu panjang benar dalam suratul Qasas, sedangkan dalam surah lain hanya disebut namanya sahaja. Okey, apa menariknya suratul Qasas sampai cerita Qarun diperincikan, dan satu-satu diperincikan. Dalam Quran tak ada perincian cerita Qarun kecuali suratul Qasas. Yang kedua, Allah letak kat ujung sekali. Cerita Qarun dalam suratul Qasas kat ujung sekali. Dan lebih menarik lagi, cerita Musa menang ke atas Firaun dari detik bayi itu mendarat dalam istana Firaun, sehinggalah Firaun dihapuskan Allah di Laut Merah. Dan selepas itu Allah beri pengajaran yang sangat banyak
mengenai peristiwa pertembungan ini. And then tiba-tiba hujung surah berkenaan muncul cerita Qarun. Ini dipanggil ilmu munasabah, iaitu rahsia susunan cerita tu kenapa duduk di situ. Kenapa Allah Ta'ala tak buat cerita Qarun ini semasa pertembungan Musa dengan Fir'aun? Kenapa kena dikeluarkan daripada cerita Fir'aun bertembung dengan Musa? Dari detik Musa sebagai bayi sampailah Musa sebagai Rasulullah, there is no Qarun there. Dan lebih menarik lagi, kalau anda baca suratul Qasas daripada awal, anda akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pun mention nama Qarun pada ayat yang ke-6. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Dan kami ingin memberikan kedudukan kepada Bani Israel muka bumi Mesir. Dan kami mahu perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman dan tentera kedua-duanya sebahagian mereka apa yang mereka takutkan selama ini. Di mana Qarun? Tak ada kan? Sedangkan dalam Al-Ankabut Qarun ada. Sedangkan dalam Ghafir Qarun ada sebaris dengan Fir'aun dan Haman. Tiba-tiba di sini tak ada. Tiba-tiba muncul di hujung surah dengan terperinci. Seolah-olah ayat yang ke-6 itu seperti serangan Allah tidak menimpa Qarun. Qarun barangkali selesa. Yang kena Fir'aun, yang kena Haman. Betul, saya Bani Israel, hubungan saya rapat dengan Bani Israel, kad pengenalan saya Muslim. Jadi dia rasa dia tidak terkena apa yang menimpa Fir'aun dan Haman. Dia merasakan Allah sedang murka kepada mereka berdua dan bala tentera mereka berdua. Tetapi tiba-tiba di hujung surah berkenaan mengejutkan muncul cerita azab Qarun. Karena itulah sifat azab Allah kepada beliau. Berlaku dengan tiba-tiba. Ketika beliau rasa selesa, beliau tidak terkena azab Allah. Jadi subhanallah, presentation Quran sangat halus bagi orang-orang yang berfikir. Okey. Yang kedua, tidak semua orang diuji dengan kekuasaan. Sebab kalau anda baca suratul Qasas daripada awal, anda akan mendapati cerita yang muncul adalah cerita Fir'aun dengan kekuasaannya. Tetapi tak semua kita diberi Allah kuasa. Orang-orang yang diuji Allah dengan kekuasaan adalah politician. Kita tidak politician, tetapi kita diuji Allah dengan harta dan kuasa, harta, kekayaan. Jadi nak katanya, kamu jangan rasa selesa. Azab Allah pernah kena pada orang yang gagal dengan ujian kekuasaan. Kamu juga diuji Allah dengan harta kemewahan. Pendapatan bisnes sentiasa meningkat. Kamu juga terdedah pada kemurkaan Allah. Bukti cerita Qarun. Seorang yang diberi kuasa pun diazab Allah, orang yang diberikan harta pun diazab Allah bila kedua-duanya ada titik samaan. Sombong dan zalim. Okey. Yang ketiga, munasabah. Saya baca tafsir Al-Azhar. Kemenangan ke atas Fir'aun bukan bermakna penamat kepada perjuangan. Bahawa orang yang baca suratul Qasas daripada awal, dia akan mendapati seolah-olah tahniah Nabi Musa AS kerana Fir'aun telah mati. Allah telah memusnahkan Fir'aun dan konco-konconya di Laut Merah. Tetapi Hamka kata, kemenangan ke atas Fir'aun bukan bermakna penamat perjuangan. Ujian baru kaum muslimin adalah selepas menang, cintakan harta dan kekayaan sampai sanggup berkompromi dengan musuh-musuh Islam. Kalau anda study Andalus, kalau anda study Ottoman, kita akan faham kenapa berlakunya kejatuhan. Semuanya kerana pengkhianatan dari dalam, tawaran harta yang luar biasa daripada musuh-musuh Islam. Okey, rasuah. Kata Hamka lagi, inilah yang meruntuhkan peradaban Muslim. Inilah peperangan sepanjang masa. Nak katanya walaupun Rasulullah dah menang, Abu Jahal telah mati,
Adakah musuh sudah tiada? Qarun masih ada di Madinah. Mereka yang tenggelam dengan harta. Sebab tu menarik, kalau ikut susunan Quran, kita patut gembira dah. Ikut susunan Quran tu, hujung-hujung Quran tu, idza jaa nasrullah, Nabi menang. Tabbat yada abi lahabin wa tab, musuh Islam kalah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya belum lagi perjuangan kamu selesai. Ada musuh lagi. Minal jinnati wan nas, min syarrin hasidin idza hasad. Ya, kita ingat dah tamat dah kat situ. Ya, tahniah atas kemenangan idza jaa nasrullah. Ya, dan musuh telah kalah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi Allah tak nak kita rasa selesa, still ada musuh. That's why kita kena memohon perlindungan. Iaitulah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Okey. Kita mula masuk kepada ayat 76. Keyword penting ayat 76 adalah inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Kaum Musa. Kaum Musa, kata Ibnu Ashur menunjukkan Arif, tutup pintu tu. Minta maaf lah, anak saya lah tu, bukan anak orang lain pun. Perkataan kaum Musa dan bukan Bani Israel. Allah tidak sebut Qarun dari Bani Israel. Sedangkan perkataan Bani Israel banyak dalam Quran. Tapi Allah sebut Qarun dari kaum Musa. Bila Allah Ta'ala sebut kaum Musa, ini kata Ibnu Ashur menunjukkan ada hubungan istimewa antara Qarun dengan Musa. Cuma Quran tidak detailkan apakah hubungan istimewa berkenaan. Tidak diketahui. Tetapi bila kita tengok ayat 56 surah yang sama, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini menunjukkan Qarun antara yang memang Musa letak harapan, sebagaimana Nabi letak harapan kepada Abu Talib. Abu Talib banyak bantu tak perjuangan Nabi? Ini menunjukkan Qarun juga sebelum dia khianat, dia antara yang membantu. Sehingga Musa meletakkan harapan. Musa meletakkan harapan. Barangkali begitu. Kerana ayat 56 suratul Qasas menunjukkan, ayat ini asbabun nuzulnya adalah Nabi kesedihan di atas kewafatan Abu Talib. Kerana kewafatannya tanpa radhiyallahu anhu, tidak menjadi Muslim, mati sebagai musyrik. Jadi Allah berkata, hidayah bukan di tanganmu, hidayah milik Allah. Nak katanya kawan baik Musa juga tidak dapat hidayah. BFF Musa, yang paling rapat dengan Musa. Kita tak tahu macam mana rapatnya itu, tetapi sekurang-kurangnya ayat-ayat 56 begini menggambarkan rapatnya Musa dengan Qarun seperti sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Talib. Ya, Abu Talib banyak support Nabi dari sudut fizikal tubuh baginda, tidak boleh diusik. Barangkali wallahu alam Qarun juga ada mainkan peranan berkenaan sebelum dia khianat. Kata Maududi pula, sebab Maududi ni antara ulama yang banyak bandingkan Quran dengan Taurat. Taurat memang sebut Korah sepupu Musa. Wallahu a'lam. Sepupu Musa maknanya atuk mereka orang sama. Ayah depa adik-beradik. Atuk. Jadi barangkali mungkin benar, mungkin tidak benar, tetapi sekurang-kurangnya cerita Nabi Musa kebanyakannya kalau anda study daripada awal suratul Qasas, banyak unsur family pun. Ada mak, ada kakak dia tolong, ada mak angkat dia, ada abang dia Harun. Jadi tidak pelik kalau boleh kita katakan Qarun ini barangkali benar. Dia ada family bonding, ada WhatsApp group. Okey. Dan yang jelas kata Maududi, Fir'aun memang suka dua orang. Fir'aun ni dia ada favorite, orang-orang favorite, orang-orang yang memang dalam senarai dia sangat-sangat rapat. Pertama Musa. Dan itu sebelum umur baginda 30.
kerana baginda membesar daripada kecil hingga umur 30 dalam istana Firaun. Jadi Asiyah, kerana Asiyah, Firaun meletakkan juga Musa ini sebagai dalam listnya untuk meneruskan legasi. Musa menikmati layanan VIP dalam istana Firaun. Tetapi ada seorang lagi yang disukai oleh Firaun selepas Musa hilang di Madian 10 tahun. Itulah Qarun. Qarun juga menjadi favorite list dalam kemahuan Firaun. Okey. Itu selesai kaum Musa. Jadi sesungguhnya Qarun adalah sangat rapat dengan Musa. Nak katanya apa? Rapat dengan kita sekalipun seperti orang munafik, ya, rapat sekalipun dengan Nabi SAW, tapi dalam diam mereka gunting dalam selimut. Okey. Fabagha alaihim, ada perkataan bagha di situ. Bagha ini kata para ulama kita adalah khianat yang dibuat atas dasar hasad dengki. Ini menunjukkan tak tahu apa yang berlaku, Qarun ada kedengkian kepada Musa alaihi salam. Tak tahu apa peristiwa, tetapi dia rasa macam geram. Kenapa Allah bagi pada dia? Kenapa Allah tak bagi pada aku? Mulai hari ini, I must do something untuk menunjukkan orang perlu beri perhatian juga kepada saya dan tidak kepada Musa. Bagha artinya khianat kepada alaihim, kepada Bani Israel, tetapi dalam bentuk ataupun puncanya adalah hasad dengki. Dan kalau kita perhatikan suratul Qasas, permulaan surah ini, ayat yang ke-6 tadi, Allah memang akan tunjukkan kepada Firaun dan Haman apa yang mereka sangat takut berlaku. Apa dia? Apa yang Firaun sangat takut berlaku kepada Bani Israel? Biar dulu cerita, lihat dalam mimpi Bani Israel, satu orang lelaki akan mencabut kerajaannya. Okey? Logik kebimbangan orang yang telah melakukan jenayah menyembelih ratusan ribu bayi lelaki Bani Israel, yang paling dibimbangi adalah adanya unsur-unsur revolusi senyap-senyap direncana. Ya, itu juga yang dirasai oleh As-Sisi sebenarnya. Tidurnya tidak lena kerana bibit-bibit pemberontakan dalaman mesti dihapuskan daripada awal. Jadi sentiasa tidurnya tidak lena kerana bimbangkan adanya usaha untuk membalas dendam atas jenayah yang beliau lakukan kepada bayi-bayi lelaki Bani Israel. Jadi dalam hal ini Firaun juga kita kena faham ahli politik yang bijak. Beliau memerlukan SB, mata-mata untuk report. Ada dapat maklumat, orang berkumpul mana-mana. Jadi aku nak pastikan kau ada dalam WhatsApp group 12 kabilah Bani Israel. Kau kena tunjukkan kau yang paling banyak share tazkirah semua. Yang penting info, bagi aku info. Tidak mustahil, sebab ini adalah sifat yang memang ada dalam maksudnya ada mata-mata. Lagi tepat maklumat, lagi spesifik maklumat, lagi mahal aku bayar kau. Kebarangkalian Qarun mengaut keuntungan dan kekayaan kerana hadiah-hadiah istimewa yang diberikan Firaun kerana maklumat. Dia dibayar untuk bagi tahu rumah mana di Syaki selalu sangat buat usrah tadabbur. Rumah mana yang di Syaki selalu sangat berkumpul ramai-ramai. Beritahu, kita akan ambush. Dan barangkali Qarun jugalah yang memainkan peranan untuk sebut di mana rumah ada bayi lelaki. Wallahu a'lam. Semua itu berstatus barangkali. Barangkali ini maknanya tadabbur yang dilakukan oleh para ulama. Selesai. Kemudian keyword seterusnya kunus. Kunus ni Allah kurniakan kepadanya. Sila beri perhatian, kami kurniakan kepadanya kunus. Kami sentiasa kurniakannya kepada kunus. Walaupun dia khianat kepada Bani Israel, dia khianat kepada Musa, kami kurniakan lagi. Dia khianat, kami kurniakan lagi. Ini namanya istidraj. Na'udzubillah. Tanya Dr. Zrul, apa makna istidraj? Al-Fadhil Ustaz ada mengupasnya sebelum ni. Wa atainahu, kami still kurniakan. Jadi jangan rasa seronok sangat bila makin lama makin kaya. Jangan rasa seronok sangat. Kalau istighfarnya makin berkurangan.
Kami still kurniakan kepadanya kunus. Kunus maksudnya apa? Kunus ini kalau dari sudut bahasa, kunus ke kanus? Kunus, okey? Kunus ini adalah harta yang disimpan bawah tanah, yang diambil, diberikan sebagai hadiah istimewa kepada seseorang, sedangkan seseorang itu tidak pun berusaha dengan gigih pun untuk dapatkan harta berkenaan. Dalam perkataan mudahnya, hadiah istimewa diberi pada seseorang yang tidak berbaloi langsung dengan usaha dia. Ada orang nak dapat gaji 3,000 tuan-tuan, grab food sana sini. Tetapi kita boleh katakan Qarun dia boleh create 30,000 ya dalam sebulan dengan tidak sesusah grab panda food semuanya. Tak mengalami kesusahan berkenaan. Bani Israel punyalah susah nak sebab dia orang semua miskin belaka, ditindas oleh Firaun. Mudah benarnya Qarun mengauk keuntungan. Ini makna kunus. Dia dapat harta dengan mudahnya ya dari khazanah Firaun. Tetapi kalau kita ambil kira surah 9 ayat 34-35, kalau anda nak catat surah 9 ayat 34-35 surah At-Taubah, kanus ataupun kunus adalah sesuatu yang disimpan bawah tanah sampai bertingkat-tingkat tapi tidak diinfakkan kepada yang memerlukan. Ini makna kanus, kunus. Ya, dia simpan dalam saving account, simpan adalah matlamat, belanja tak ada. Belanja untuk infak tak ada. Na'udzubillah kita daripada perangai tersebut. Kita suka dalam akaun simpanan kita bertambah, tapi tak ada expenses yang bernama infak, wakaf dan seumpama dengannya. Na'udzubillah. Kerana ini pemikiran Qarun. Okey. Selesai. Kemudian sekarang kita digambarkan dengan kunci-kunci yang dibawa oleh pegawai pemelihara harta Qarun. Okey. Dan pertama sekali mafatih menurut pendapat ramai para ulama adalah kunci itu sendiri. Tetapi tuan-tuan tolong jangan faham kunci 2,000 3,000 tahun yang lepas adalah kunci Mangga Tadabbur Center. Pernah tak anda nampak pintu gergasi yang menjadi pintu masuk utama sesuatu kota? Dan kuncinya bukan mangga, bukan kunci tu, tetapi besi gergasi letak sangkut atas apa? Maknanya dia letak besi supaya orang susah nak buka sebab dia dah dikira kunci. Kalau kita jarang tengok filem epik sejarah perang, memang susah nak faham. Tapi memang satu besi gergasi diletak di atas penyangkut berkenaan selak tu, maka dah tak boleh buat apa dah, tak ada orang boleh buka. Jadi kunci di situ itu maksudnya, bukan kunci mangga tu. Walaupun ada pendapat kata mangga dia punya kunci-kunci tu banyak gila, sampai ramai orang pegang pun berat. Itu wallahu alam. Ya, dibahas oleh Syekh Salah benda ni. Pertama sekali kebarangkalian ya, kunci itu kunci begitu sifatnya. Tetapi yang kedua kata Syekh Salah menarik. Sebenarnya tak ada kunci pun. Mafatih itu khazanah Qarun itu sendiri dibawa oleh pegawai dia. There is no kunci. Kerana apa? Kalau anda nak catat lah. Kerana dua tempat dalam Quran Allah sebut mafatih menunjukkan ia bukanlah kunci. Maafkan saya tak sempat nak catat di mana duduknya perkataan mafatih di dalam Quran, tetapi menunjukkan khazanah, bukan kunci itu tapi khazanah. Maksudnya apa? Ada satu hari Qarun telah membuat satu pengumuman kepada seluruh pegawai-pegawainya, hari berkenaan kita akan tonjolkan sepenuhnya harta saya. Ia adalah hari raya, hari kebesaran saya. Seluruh kehebatan saya akan ditonjolkan. Sehingga pegawai yang bawa tak cukup orang. Itu yang cuba digambarkan dalam ayat ini. Kerana hartanya terlalu banyak sampai human resource terpaksa memikul. Dia bukan human resource tak cukup. Human resource sangat ramai tetapi harta lebih banyak. Harta lebih banyak. Sampai satu orang itu mengalami apa yang disebut dalam ayat ini, iaitulah latanu, yang berasal daripada perkataan na'a. Na'a ni adalah bila anda berdiri pikul something berat sampai sengit-sengit badan.
Pernah tengok tak orang angkat berat? Berlaku kepadanya na'ah. Na'ah ni maknanya dia memikul sesuatu hingga mereng posisinya kerana beratnya apa yang dipikul. Ini situasi para pegawai penjaga keselamatan harta Qarun. Jadi apa yang digambarkan, kata Syekh Salah juga menarik. Dari satu sudut ini adalah upacara menonjolkan harta kehebatan Qarun. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Hasan Basri, Ar-Razi, iaitulah mafatih itu merujuk kepada khazanah harta itu sendiri. Okey, sekarang bila acara ini diadakan, tiba-tiba kaum Bani Israel telah memberi nasihat. Subhanallah, apa yang anda akan dapati adalah bukan Musa bagi nasihat kepada Qarun. Cerita Musa sudah selesai. Yang menjalankan tugas sekarang adalah umat Musa. What can we learn daripada hikmah cerita ni? Cerita kaum Musa bagi nasihat kepada Qarun di akhir surah. Kita tidak dapati Musa muncul lagi. Yang muncul adalah kader-kader Musa barangkali, murid-murid Musa barangkali, kaum Bani Israel yang ada iman, directly beri nasihat kepada Qarun. Musa tak ada langsung dalam cerita Qarun di sini. Dan ia disusun Allah di akhir zaman berada di akhir surah. Sebab nak katanya akhir zaman, Rasulullah tak ada. Maka tuan-tuan kena jadikan diri tuan-tuan ayat Allah. Andalah kau yang memberikan nasihat kepada Qarun tanpa sebarang ketakutan. Bagi nasihat. Rasulullah dah tak ada. Jangan dependent. Jangan terlalu bergantung kepada Rasul. Kita kena tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Kena jalankan tugas berkenaan. Baru namanya umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Takkan semua benda nak bagi pada para ulama. Yang cakap ni netizen. Allah tak kata lagi orang yang diberikan ilmu. Allah kata kaumnya berkata, la tafrah, jangan gembira. Saya tak pasti terjemahan sebut apa. Jangan bermegah. Sebenarnya farah dalam bahasa bermaksud kamu yang mana bila masuk sahaja ke dalam gedungnya, dibuka pintu oleh pegawai-pegawainya dengan penuh keberatan, dia punya mukanya gembira sangat. Wow. Kaum dia kata, jangan gembira sangat. La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Allah tak sukalah orang-orang yang gembira ni. Lalu kita pun tertanya-tanya, gembira tu salah ke tak? Kena serius je lah. Jangan gembira, jangan ketawa Fakru. La tafrah. Sedangkan dalam Quran ada banyak ayat Allah kata bergembiralah kepada orang-orang beriman. Jadi kalau nak catatlah. Farah dalam Quran disebut 22 kali berdasarkan mausu'ah tu, yang warna hijau tu. Farah ni disebut 22 kali. Farah ni gembira. Gembira yang dibolehkan adalah gembira kerana Quran bagi penawar pada masalah peribadi. Subhanallah. Surah 10 ayat 57 hingga 58. Yang kedua, gembira kerana pertolongan Allah telah turun. Surah 30 ayat 2 hingga 5. Kemudian farah yang seterusnya adalah gembira sebab Ahlul Kitab masuk Islam. Yahudi masuk Islam, dan itu adalah surah 13 ayat 36. Kemudian seterusnya gembira yang dibenarkan adalah para syuhada gembira sebab dapat rezeki. Di mana salahnya? Diorang pun sudah di alam lain pun. Farihina bima, gembira dengan rezeki yang luar biasa mereka perolehi. Surah yang ketiga ayat 169 hingga 170. Adapun farah yang diharamkan adalah satu, farah bangga sebab ada harta dan orang makin puji. Harta saya makin banyak dan makin ramai orang update tentang kekayaan saya. Orang mula share kekayaan saya kepada orang lain. Seluruh dunia memerhatikan saya. Gelak macam siapa dalam pipin tu kan. Surah yang ketiga ayat 188. Farah yang seterusnya yang diharamkan Allah adalah farah munafik. Kita akhirnya berjaya tidak pergi berjihad.
Dia gembira. Gembira itu sangat dilarang, dan inilah antara contoh farah yang tidak dibenarkan. Farah yang tidak dibenarkan iaitulah farah fakhur. Farah gembira tapi dalam hatinya sombong. Ini disebut dalam surah yang ke surah Hud ayat 10. Farhun fakhur. Okey. Jadi jangan baca ayat terlalu tekstual. Maksudnya ni Allah kata ni jangan gembira, jadi kita kena sentiasa serius. Cuba faham konteks. Konteksnya adalah Qarun tengah tengok hartanya dibuka pintunya oleh pegawainya, dan dia melihat banyaknya bank account dia, multi-billionaire, ya, di dalam khazanahnya. Okey. Apa tadabbur kita pada ayat ni? Satu, bila orang tegur, sepatutnya itu tanda Allah sayang kita tau. Bila orang tegur kita, sepatutnya kita bersyukur pada Allah bila orang tegur kita, ya. Tetapi Qarun tidak menghargai teguran berkenaan. Dia lupa sebenarnya itulah teguran terakhir yang dia dengar. Selepas ni tiada lagi teguran. Azab Allah menimpa beliau. Tuan-tuan, kadang-kadang bila ada orang tegur, barangkali itu tanda maut dalam perjalanan. Allah tak nak kita mati dalam keadaan tidak bertaubat. Bila orang tegur kita bertaubat, saudara-saudara dah menyeleweng, dah terlanjur, jangan tutup hati keras. Barangkali benar apa dia kata. Sebab kita tak tahu, mungkin yang tegur tu sebenarnya Allah, bukan orang tu. Orang tu hanya asbab. Kejap lagi bumi akan telan tu. Bumi akan telan kejap lagi. Jadi di sini juga kita belajar, tak ada satu kaum pun, hatta satu manusia pun diazab Allah, melainkan Allah telah bagi peringatan. Allah telah utuskan orang yang memberikan nasihat. Tak ada yang Allah tiba-tiba jatuhkan azab without amaran dan pemberi peringatan. Dan sekarang kita dapat perhatikan ada 5 pesanan, ada 5 tiang yang mesti dibina. Betapa mahalnya ucapan kaum Nabi Musa kepada Qarun sampai jadi ayat Quran hingga hari kiamat. Ada 5 tiang, tuan-tuan. Tiang yang pertama adalah la tafrah. Itu yang pertama. Jangan gembira yang sombong. Nak kaya tak salah, tapi jangan ada kegembiraan yang dasarnya adalah sekarang saya lebih baik daripada orang lain. La tafrah, itu nombor 1, tiang nombor 1. Tiang nombor 2, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Tiang nombor 3, wala tansa nasibaka minad dunya. Tiang nombor 4, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan tiang nombor 5, wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Buatlah permintaan elok untuk keluarkan 5 tiang utama untuk bina rumah kekayaan yang diradai Allah Subhanahu wa taala. Tak salah kaya, tapi rumah berkenaan kena ada 5 tiang. Menariknya tuan-tuan, kalau anda tengok ayat 77 dan ayat 76, cuba kira ada berapa perkataan Allah di situ kalau anda rajin. 2 ayat berkenaan, ada berapa kali perkataan Allah muncul? Ayat 76, ayat 77. Inna Allah wabtaghi fima atakallah la tansa nasibaka wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ada berapa? Ada 4. Pada ayat 76, 77 ada 4 kalimah Allah muncul. Betul ke tak? Dan ayat 78, jumpa tak ada perkataan Allah kali kelima muncul di tengah-tengah. Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. So ada berapa semua kalimah Allah? Ada 5. Maknanya nasihat yang diberikan oleh Bani Israel adalah Allah bagi pada kamu, Allah bagi pada kamu, Allah bagi pada kamu. Kerana Qarun berkata, saya dapat tanpa Allah pun. Jadi 5 pesanan, 5 perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah menggambarkan pertembungan yang ada
antara cara fikir Qarun dengan cara fikir muslimin pada waktu itu yang dididik oleh Nabi Musa. Subhanallah, ini keindahan Quran. Okey. Boleh dapat tak 5 tadi tu? Boleh dapatkan 5 tadi? Okey, kita pergi kepada satu persatu. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Apa maksud ayat ni? Bani Israel berpesan kepada Qarun, subhanallah, carilah apa sahaja yang Allah beri sekarang kepada kamu, ad-daral akhirah. Maksudnya apa? Ada tak yang Allah beri kepada kita sekarang, sejauh mana anda gunakan untuk mendapat rumah di syurga? Ad-dar, rumah, akhirat adalah di negara akhirat, di syurga. Wabtaghi fima ataqallah. Cubalah jadikan segala yang Allah beri pada anda sekarang. Apa dia Allah beri pada anda sekarang? Barangkali kesihatan, barangkali pakaian, barangkali keilmuan, barangkali pengikut yang ramai, barangkali kecantikan, barangkali ada banyak yang Allah Ta'ala beri. Itu namanya ma'atakallah. Semua yang Allah beri pada kalian, tolong jangan fikir singkat. Jangan anda dapat laptop baru, fikiran anda hanya keduniaan. Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, tolong letak ad-darul akhirah pada segala yang Allah beri. Maksudnya letak wawasan akhirat. Cuba sedaya upaya untuk fikirkan macam mana apa yang Allah beri ini boleh bantu saya dapat pahala. Subhanallah, itu nombor 2. Tiang yang ketiga adalah, tapi jangan kamu kerana cintakan akhirat, kamu jadi terlalu zuhud sehingga mengharamkan perkahwinan pada dirimu sendiri, sehingga berpuasa tidak berbuka, sehingga tidak tidur malam beribadat. Itu sudah salah. La tansa nasibaka minad dunya. Ya, nasib ni maknanya sesuatu yang ditegakkan Allah dengan sempurna. Ya, contohnya gunung. Ya, gunung Allah Ta'ala kata nasib, sesuatu yang ditegakkan dengan sempurna. Nak katanya atas muka bumi ni ada banyak nikmat Allah beri kepada kita, ada orang tak nak. Sedangkan Allah beri, dia tak nak. Bukankah itu mencari masalah dengan Tuhan? Itu tiang yang ketiga. Tiang yang keempat, sepanjang kamu mengejar akhirat dan sepanjang kamu berkhidmat dengan dunia, jagalah hubungan sesama manusia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Segala yang Allah Ta'ala telah perelokkan nikmat kepadamu, maka perelokkanlah akhlakmu dengan seluruh manusia di sekeliling kamu. Dan yang keempat, yang kelima, jangan tabaghi, jangan bercita-cita untuk melakukan kerosakan. Tidak disebut apakah kerosakan Qarun, tapi ayat ini menunjukkan kekayaan beliau telah menyebabkan beliau melakukan kerosakan. Syekh Qutb kata sekurang-kurangnya 2. Pertama, dia menghalang dakwah Nabi Musa dengan machinery, kekuatan harta yang dia ada. Harta itu digunakan untuk menghalang. Contohnya apa? Harta yang ada digunakan untuk menghalang dakwah Nabi Musa daripada tersebar. Seperti mengupah orang untuk viralkan Musa ini bla 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 bla, ada masalah pada masa lampau, pernah membunuh satu orang pegawai polis, rupanya kaki pembunuh, bla bla bla. Dengan duit sahaja, dengan rasuah sahaja, ya, image seseorang boleh dibunuh. Character assassination. Ya. Jadi ayat ini, itu nombor 1. Yang kedua, saya Qutb kata fasad yang dilakukan Qarun adalah babak sekejap lagi lah. Dia merosakkan hati Bani Israel. Dia menimbulkan kerosakan hati. Maksudnya apa? Dia menampilkan hartanya untuk tujuan orang hasad dengki. Hati sebelum ni elok belaka, tapi kerana dia ambil satu acara yang menyebabkan orang jadi tak sedap duduk, tak sedap belaka duduk, rasa macam banyak benda kita boleh capai. Alangkah baik kalau kita punya kekayaan seperti Qarun. Jadi itu antara yang dimaksudkan dengan fasad yang dilakukan Qarun. Itulah 5 tiang yang perlu kita bina untuk rumah kekayaan.
Dan 5 perkataan Allah. Yang kelima tu selepas 5 kalimah Qarun. Qarun respon dalam 5 kalimah je. Tetapi 5 kalimah yang menerangkan segala-galanya. Antaranya adalah Qarun bukan hanya batang tubuh Qarun di masa lampau. Kalau anda tadabbur 5 kalimah ni, ia boleh kita barangkali pernah lafazkan dalam hati. Innama utituhu ala ilmin indi. Kaumnya beri nasihat dengan 5 tiang dan 5 kalimah Allah. Yang kelima muncul sekejap lagi. Ya, sangat indah perbahasan para ulama. Kenapa nama Allah yang kelima muncul selepas 5 perkataan Qarun? Tetapi mari kita faham apa maksud respon Qarun apabila Bani Israel memberikan nasihat kepadanya. Terjemahannya adalah, sesungguhnya hanya saja saya diberikan kekayaan ini atas ilmu yang ada pada saya, tidak pada kalian. Okey, ada 2 tafsiran yang saling melengkapi. Tafsiran yang pertama adalah pengiktirafan pada kekuatan potensi diri. Saya berjaya sebab kekuatan minda saya. Saya berjaya kerana kekuatan kemahiran saya. Saya. Diputuskan daripada Allah. Na'udzubillah. Pengiktirafan apa yang disebut Maududi yang ditranslate daripada Urdu kepada Inggeris. Whatever I have obtained is by virtue. Sebutan betul dia. VIRTUE. Seganlah nak i'rabkan perkataan macam ni. Virtue of my own ability. Kalian tak ada sumbangan langsung pada kejayaan saya sekarang, okey? Berhakkah kamu pada harta saya sedangkan ia hasil titik peluh saya sendiri? Masing-masing, bro. Seolah-olah begitu. Apa yang saya dapat kerana kekuatan saya, kuasa minda saya, kuasa akal saya, kuasa kemahiran saya, strategi pemasaran saya. Dia lupa nak sebut Allah. Yang kedua, tafsiran innama utituhu ala ilmin indi. Allah anugerahkan pada saya sebenarnya, wahai Bani Israel. Allah pilih saya tau. Ini bukan tak sebut Allah ni, ini sebut Allah ni. Allah anugerahkan pada saya kekayaan kerana saya layak menerimanya berbanding kalian. Saya menerima kekayaan ini daripada Allah kerana kekuatan akal dan kebijaksanaan yang Allah Ta'ala beri kepada saya. Nampak very Islamik kan? Allah anugerahkan pada saya kerana saya layak daripada kalian. Saya paling layak menerimanya berbanding kalian. Allah anugerahkan akal dan kebijaksanaan kepada saya ketika tak ada orang selayak dengan saya. Ini menunjukkan Allah beri tanda dia restui jalan yang saya pilih. Kalau Allah tidak sayang, benci, dia pasti tidak beri. Ini orang yang dalam kamus fikirannya tak ada istidraj. Dia tak faham apa itu istidraj. Pemberian makin banyak untuk melalaikan, kerana dia telah membuat keputusan untuk hatinya keras, tidak menerima peringatan. Jadi anda boleh cari surah 39 ayat 49, surah 39 Az-Zumar ayat 49. Ucapan yang sama Allah rakamkan tetapi tidak dikaitkan dengan Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Subhanallah. Rupanya ada 2 kali dalam Quran lafaz ini dituturkan, tetapi ia menunjukkan, dia kata Allah beri pada saya kerana dia sayang pada saya. Logiknya begitu. Kalau dia benci pada saya, dia takkan beri pada saya. Ya. Moga Allah pelihara kita lah tuan-tuan. Sebab kadang-kadang bila kita dengar motivasi Kristian ni, ya, apa ni, pastor-pastor ni, kaya ya, Jesus sangat cinta pada orang yang kaya. Tu dia sangat ketuhanan, ya, dia punya motivasi itu. Tetapi rupa-rupanya kita jangan anggap kekayaan itu adalah tanda Allah sayang. Belum tentu. Cerita ini sebagai bukti. Qarun sebenarnya terperangkap dengan cara fikirnya sendiri. Diberi nasihat, tidak diendahkan. Jadi itulah 2 tafsiran kepada innama utituhu ala ilmin indi. Ia menyebabkan kita pun gerun tuan-tuan.
Ya, okey. Kemudian Allah Ta'ala respon ucapan Qarun. Dan Allah mengatakan, "Hei, adakah dia tidak melihat kaum-kaum terdahulu yang lebih gagah daripadanya dan lebih jamaah, lebih hebat harta daripadanya? Dia tak perhati sejarah ke? Kalaulah dia kata makin pandai, makin kaya, makin sihat tubuh, tanda Allah sayang." Okey, logiknya begitu. Logik Qarun adalah makin Allah bagi sihat, tanda Allah sayang. Demo nak letak mana cerita kaum Ad? Tubuh gagah perkasa, akhirnya musnah. Okey, bijaksana, sangat expert dalam membina seni bina bangunan pencakar langit. Itu Allah Ta'ala beri dan beri dan beri kepada kaum Samud. Ini logik Qarun, iaitulah tanda Allah sayang. Kalau Allah tak sayang, dia tak beri. Tetapi Samud dimusnahkan Allah dengan pemberian berkenaan di akhirnya. Jadi, kalau kekayaan seseorang tanda Allah menyayangi, lalu kenapa dimusnahkan kaum bijak pandai gagah perkasa dahulu kala? Begitu. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala respon pada ucapan Qarun. Allahu la taj'alna minhum. Okey, kita berada pada bahagian kedua babak Qarun, boleh Setakat ni ada soalan tak? Kita sedang berada pada acara yang dijanjikan. Ya, di mana dia menjemput seluruh Bani Israel, ya, hadir, dan dia menonjolkan kemewahannya pada waktu ini. Allahu Akbar. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Contoh kalau perhatikan suratul Qasas ini, subhanallah, awal dan akhir surah tu bertaut dengan sangat cantik. Kenapa? Sebab kalau anda baca awal surah, antara cerita di awal surah adalah Musa keluar daripada istana. Ni pun sama, keluar daripada istana. Tapi apa beza? Dua-dua ni ada banyak persamaan. Tetapi sebenarnya Allah present di awal Musa, di hujung Qarun untuk anda buat pilihan. Anda nak lifestyle siapa? Musa atau Qarun? Musa pada ayat 15, dia keluar daripada istana, masuk ke dalam kota ketika orang sedang tidur lena, kerana dia tak nak ada orang perasan dia membantu Bani Israel yang dizalimi. Dia keluar daripada istana tapi nak bantu, seolah-olah kerja-kerja aktivism, kerja-kerja NGO dilakukan dengan ikhlas, tidak meminta upah. Dia keluar daripada istana sebab dia tak senang dengan kezaliman yang diperlakukan. Cuba anda lihat terbalik, contoh yang terbalik. Qarun keluar juga daripada istananya, tetapi yang ditonjolkan adalah kezaliman. Yang ditonjolkan adalah harta kekayaan. Yang dilakukan adalah merosakkan hati-hati Bani Israel yang beriman. Okey. Zinah dalam ayat ini barangkali pengikut yang ramai, barangkali pakaian yang mahal-mahal, barangkali kenderaan yang mewah-mewah, perhiasan-perhiasan yang pendek kata, segala kekuatan empire Qarun dipertontonkan besar-besaran pada hari kebesaran Qarun berkenaan. Di atas jalan raya perkampungan Bani Israel barangkali tujuannya apa? Saudara nak kaya tak Bani Israel? Saudara mahu tak keluar daripada kemiskinan? Sila ikut jejak saya, kita support Firaun. Kita bekalkan maklumat kepada Firaun, kita cenderung kepada yang zalim. Kita membantu agenda beliau dengan pelbagai justifikasi diberikan oleh Qarun. Tuan-tuan, inilah cara berjalan yang Luqman tegah anaknya dari melakukan. Ya, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mukhtal artinya berjalan dengan khayal. Saya lebih baik daripada orang lain. Na'udzubillah. Ilmu saya lebih tinggi daripada orang lain. Na'udzubillah. Saya lebih cantik daripada orang lain. Na'udzubillah. Okey? Mukhtal, fakhur. Fakhur tu bukan perasaan. Kalau perasaan ni dia panggil mukhtal.
Kalau fakhur ni perkataan dia tu sakit hati orang dengar. Ya, dalam sambil dia berjalan dia menyakitkan hati orang. Ya, dia mengungkapkan perkataan-perkataan yang menghina orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Dia caci, dia maki orang lain. Saya bila baca tafsir Maraghi, Allahu Akbar. Maraghi kata, kalau nak tahu ada tak penyakit korun dalam ayat ni pada kita, tengok majlis perkahwinan anak kita. Allahu Akbar. Risau kita tuan-tuan. Majlis perkahwinan anak kita. Kita tunjuk tak kekayaan kita? Semoga kita tidak tergolong daripada mereka yang ada sifat korun. Tonjolkan harta banyak-banyak. Kaya saya ni. Tengok macam mana saya hidang semua. Na'udzubillah. Ini Maraghi punya tadabbur. Maraghi muhasabah diri kita. Ya, kita boleh jadi korun semasa majlis perkahwinan anak kita. Allah. Sentak tuan-tuan. Okey. Korun pun keluar. Ya, dalam satu pesta keramaian, ya, jalan raya penuh dengan para pegawai korun dan dipaparkan segala khazanah kehebatannya. Di sinilah tuan-tuan akan lihat ada dua world view. Ada dua cara pandang. Benda sama tapi dua cara pandang. Ini penting. Ini tujuan bagi saya cerita korun, membetulkan cara pandang kepada kekayaan dan kemewahan orang. Bila kita nampak ada orang kaya, sama ada nampak depan mata atau nampak di media sosial, bagaimana sepatutnya kita melihat? Quran merawat, Quran membimbing. Apa ayat patut kamu baca supaya kamu tidak diganggu syaitan? Dan Allah gambarkan sekarang ada dua camp, ada dua pihak. Satu, alladzina yuriduna alhayatad dunya. Ya laitana, apa? Kata, ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Kalau boleh hafal ayat ni dan ayat seterusnya. Saya harap sangat di akhir zaman seluruh manusia sedang gilakan takathur. Gila nak tambah kekayaan, tambah pengikut, tambah kekuatan material. Kita berada dalam keadaan sedar tentang hakikat yang sebenar. Manusia ke mana sebenarnya? Okey, satu pihak Allah kata dalam hati diorang ada keinginan nak hidup lama di tempat yang rendah. Mahukan hidup di dunia. Tuan-tuan, dalam tafsir, kalau baca tafsir, ini Bani Israel. Itu tafsir. Tadabbur ayat tu pada kita. Ini beza dia. Tafsir Bani Israel. Tadabbur aku. Ayat tu tuju pada aku. Sebab Allah Ta'ala tahu hati orang-orang terdahulu. Allah yang sama tahu hati aku. Dan Allah yang tahu juga, Allah Ta'ala juga tahu hati sampai hari kiamat manusianya. Di mana ada manusia yang memang mahukan kehidupan kekal, mahukan kehidupan yang lebih lama di atas muka bumi. Dengan harta itu dia akan membantu dia untuk hidup lebih lama. Itu antara sebab Nabi Adam makan buah daripada pohon yang terlarang, kerana hasutan syaitan, syajaratil khuldi. Sebenarnya Allah larang kamu makan buah itu kerana kalau kamu makan, kamu akan dapat hidup kekal tanpa kematian. Semua orang nakkan kepada perkara itu. Ya, itu nombor satu. Cuba baca ramai-ramai sebab saya nak anda hafal. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Ini ucapan orang yang dalam hatinya telah diganggu syaitan, iaitulah untung benar dia tu kaya sangat, kalaulah kita dapat macam dia dapat. Rasa macam pernah je kita tercakap dalam hati benda tu bila tengok orang lain kaya. Rasa macam kena tak batang hidung kita. Maka cepat-cepat istighfar. Ya, hati kita telah sama dengan hati orang terdahulu. Tasyabahat qulubuhum. Tasyabahat qulubuhum, hati kita sama. Okey, alladzina yuriduna alhayata ad-dunya, ya alladzina yuridu qul alladzina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana
mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Untunglah dia tu, aduh, untung benar dia tu. Kalaulah kita dapat pendapatan macam dia, berbilion-bilion, berjuta-juta. Anda juga kena hafal yang seterusnya. Jangan hafal yang tadi je. Ini rawatannya. Okey. Jangan baca pada orang lain, sebab anda sudah menghukum orang. Baca pada diri sendiri, maksud saya. Okey. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khair. Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan. Wala yulaqaha illa sabirun. Telah berkata orang-orang yang diberikan Allah ilmu. Ingat ya, Qarun pun ucap ilmu tadi. Lalu apa beza ilmu Qarun dengan ilmu di sini? Ya, ini al-ilmu, tadi ilmu. Ada beza? Kejap lagi surah. Telah berkata orang-orang yang diberikan satu ilmu, dan kerana mereka diberikan satu ilmu, mereka berkata wailakum, rugi. Cara anda fikir begitu membawa anda pada kerugian. Wailakum. Menariknya dalam Quran, bagi tahu saya ada berapa surah mula dengan wail. Fakru selaku Darul Quran. Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumadah alladhi jama'a malan wa 'addadah. Kedua-duanya sama, iaitulah menghimpun kekayaan. Wailakum. Ya, kamu menuju kehancuran dengan cara fikir, world view, paradigm begitu. Thawab Allah, Allahu Akbar. Ini orang berilmu, dia kata pahala Allah lebih mahal dari harta Qarun. Pahala yang diperolehi daripada ibadat lillahi ta'ala jauh lebih bernilai daripada harta Qarun dan kalian yang berfikiran singkat. Kepada siapa ya pahala ini menjadi begitu mahal? Kepada yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau anda renung elok-elok, sebenarnya Bani Israel dan orang berilmu ini bukan menyuruh Qarun zuhud pun. Tak elok kaya-kaya ni, jadi miskin macam kami, baru akan lebih banyak meminta kepada Tuhan. No, sebenarnya kalau anda perhatikan, sebenarnya mereka menyeru kepada keseimbangan. Kita kena kaya, tapi kaya yang bersyukur. Bila anda kaya tidak bersyukur, itu ekstremis. Bila miskin tetapi kufur, itu pun ekstrim. Kita nak dua-dua sekali, iaitulah kaya tetapi bersyukur. Jadi iman dan amal soleh di sini adalah iman dan amal soleh yang berikan manfaat kepada harta yang dimiliki. Bila kita beriman dan bila kita beriman, bagaimana harta itu akan diuruskan, itu namanya amal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Tak ada orang yang akan diberikan Allah pahala besar melainkan orang yang sabar, dan sabar dengan ujian kekayaan. Ya. Jadi soalnya sekarang, apakah ilmu yang dimaksudkan di sini? Bulatkan ya perkataan ilmu. Berkata almarhum Dr. Fadl Hasan Abbas, al-ilmu laisa jam'an lil masail wa laisa hifdhan lil kutub, walakin al-ilm sayrun 'ala al-manhajiyyati al-qur'aniyyati as-sahihah. Faham kan? Alhamdulillah. Tak apalah, saya pindah pada poin yang mungkin lebih relevan. Sya'rawi berkata, ilmu di sini adalah ilmu tentang hakikat segala sesuatu. Maknanya dia boleh beza antara kulit dan isi. Yang mana sebenarnya kulit, yang mana sebenarnya isi? Yang dia duk bangga ni, dia bangga apa sebenarnya? Okey. Hakikat sebenar adalah dunia sementara sahaja, sedangkan kehidupan akhirat kekal selamanya. Jadi kenapa singkat benar cara manusia berfikir? Apa makna senang di dunia
tetapi tak buat bekalan untuk senang di akhirat. Sedangkan logik sangat, senang di akhirat, kekal abadi. Tapi duka citanya manusia memilih untuk kaya di dunia yang sedang sifatnya sementara, mati boleh datang. Dia tak buat langsung persiapan untuk senang di akhirat. Sangat mudah untuk difikirkan begitu, ya. Ini maksud ilmu tentang hakikat segala sesuatu. Tidak mudah kelabu mata. Yang kedua, kata para ulama, orang yang diberikan Allah ilmu tentang hakikat dunia menurut surah 57 ayat 20, belik sendiri. Surah 57 Al-Hadid ayat 20. Innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tampal ayat tu dalam bilik anak-anak supaya anak-anak tidak belajar untuk masuk universiti untuk dapat kerja yang baik untuk naik gaji banyak-banyak, gaji yang banyak akhirnya dapat kereta banyak, dapat rumah banyak, akhirnya harta bertimbun-timbun, tapi persiapan akhirat kosong. Biar nak faham hakikat dunia. Sangat bagus suratul Hadid ayat 20, saya pernah hurai, boleh cari di YouTube. Tajuknya adalah tadabbur perumpamaan kehidupan di dunia. Suratul Hadid ayat 20. Jadi tak semua orang faham ayat tu. Orang yang faham ayat tu, insya-Allah dia akan melihat apa yang berlaku di atas muka bumi ni dengan ilmu tentang ayat berkenaan. Okey. Wailakum. Okey. Dan berlakulah peristiwa yang kita semua sedia maklum, tuan-tuan sekalian. Babak ini adalah babak kemurkaan bumi selepas sebelumnya babak kemurkaan air. Kalau kita baca awal surah ni, Allah azab Firaun dengan air. Kalau kita baca hujung surah, Allah azab dengan bumi. Maksudnya apa? Di mana jua anda berada, ada makhluk Allah memerhatikan dengan penuh kemarahan sekiranya memilih untuk melakukan kemaksiatan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Akan ada satu hari bumi akan bercakap tentang siapa yang bermaksiat di atasnya. Itu di akhirat konteks ayat berkenaan. Tetapi khas kepada Qarun, bumi sudah bercakap kepada seluruh manusia waktu itu bahawasanya fulan bin fulan ini berada di atas saya dalam keadaan memijak saya dengan sombong, tidak merendah diri sedangkan dia berasal daripada saya. Gitu. Kita boleh lihat ayat ini, ya, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Lalu kami tenggelamkannya, sahaja. So barangkali ada lubang tiba-tiba muncul, wallahu a'lam. Atau barangkali gempa, wallahu a'lam. Lalu menyebabkan seluruh rakyat Bani Israel, seluruh pegawai Qarun bertempiaran melarikan diri. Dan lebih ajaib lagi, bukan sekadar dia seorang saja yang masuk ke dalam bumi, rumahnya yang tidak dibawa bersama. Bawa rumah macam mana? Rumahnya jauh, istananya jauh, gudangnya jauh sebab harta semua sudah dikeluarkan. Rumahnya pun jatuh ke dalam perut bumi. Inilah namanya azab Allah, iaitulah science cannot explain it. Sains tak boleh bagi penjelasan. Sebab kalau dah gempa bumi, orang Islam pun kena. Kalau dah nama gempa bumi, bukan satu orang sahaja kena. Tetapi kalau ini yang berlaku, ini namanya ada kami di situ. Betul-betul ini azab Allah kepada Qarun. Ya, betul Allah sebut dia dengan rumahnya, baru Allah sebut bumi. Allah tak sebut bumi dulu, bagi menunjukkan ini benar-benar fenomena luar biasa. Kami sasarkan azab ini hanya kepada dia dan kepada rumahnya. Rumahnya ni maksudnya multi bank dia, account bank dia yang sangat banyak, berjuta berbilion berkenaan. Dan bila ditelan masuk ke dalam bumi, kerana manusia yang ditelan ini manusia yang cintakan bumi dan tenggelam dengan harta benda. Sesuailah, munasabahlah azabnya adalah azab tenggelamkan dia. Fama kana lahu, dan anda boleh lihat je ayat ni, pertama cerita pasal azab, cerita yang kedua adalah cerita pasal tak ada orang boleh tolong dia, dan dia sendiri tak boleh tolong dirinya sendiri. Ia mirip sangat, sebiji sangat dengan cerita Abu Lahab. Qarun Quraisy, Qarun yang bantu Fir'aun Quraisy, Abu Jahal. Tabbat yada abi lahabin wa tab, azab. Harta boleh bantu, anak-anak dia boleh bantu,
Tak boleh. Sama dengan Qarun. Harta dia tak dibantu. Tak ada satu pun boleh bantunya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tiba-tiba muncul cerita isteri dia. Kita ingat isteri dia bantu dia. Isteri dia pun bukan membantunya, bahkan makin membakarnya. Jadi subhanallah, uslub Quran ada konsistensi pada menerangkan manusia-manusia yang ditimpa kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana harta, fitnah harta. Okey. Seterusnya, azab Allah menimpa Qarun dalam satu kejadian di mana pada waktu itu Qarun berada pada tahap yang paling confident, yang hartanya tidak akan boleh dimiliki oleh orang lain, dan seolah-olah muka bumi mengikut sahaja kehendaknya. Dengan harta, ke mana sahaja dia nak pergi, dia boleh pergi. Akhirnya bumi bercakap kepadanya. Ini bukan ayat siapa, ayat aku je ni. Sebab kalau anda study bagaimana Ibrahim alaihissalam diselamatkan, bagaimana Ibrahim diselamatkan, bagaimana Kaabah diselamatkan, anda akan dapati Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, dia akan musnahkan musuhnya di kemuncak dia paling confident. Dia paling confident dia boleh langgar Kaabah gitu. Sebab tak ada orang lawan, tak ada orang tentang, tak ada orang bangkang. Financial cantik, politik pun cantik, economically orang support, tak ada tentangan. Bahkan orang Arab pun memberi laluan menuju ke Kaabah. 99% komplit. Kita hanya satu langkah saja lagi untuk melangkah Kaabah. Dan bila Kaabah depan mata, yang tu rencana Allah datang dari arah yang tidak diduga. Jadi sifat rencana Allah kepada musuhnya sama. Allah akan menyerang dari arah yang tidak diduga semasa musuhnya berasakan mereka paling boleh, ya, mereka berada pada tahap paling yakin, overconfident. Malam tu mereka tidur paling lena. Esok pagi diazab Allah di Laut Merah. Nak katanya tak takut langsung pada amaran para Nabi. Okey. Dan tuan-tuan, bila kita baca cerita Qarun ini, tolonglah baca sampai ayat 82. Okey, sebab apa? Supaya anda tidak hanya zoom in pada Qarun dan kemurkaan Allah kepadanya. Sebab kalau anda baca sampai ayat 82, anda bukan sekadar akan nampak dimensi Allah yang sangat murka, tetapi juga adanya dimensi Allah sangat penyayang, sangat kasih. Di mana cerita Allah sangat pengasih? Kalau anda tak baca ayat 82, anda tak akan nampak rupanya di sebalik azab itu Allah sedang menunjukkan belas kasihannya kepada Bani Israel, kaum muslimin yang berpenyakit dalam hati. Kenapa? Kerana dengan peristiwa berkenaanlah mereka bertaubat. Bukankah itu kemenangan yang lebih baik daripada kematian Qarun? Subhanallah. Allah Ta'ala nak ajar kita, memanglah kemenangan Islam ini adalah bila musuh-musuh terbunuh dalam peperangan. Tapi kenapa lepas suratul Muhammad, suratul Fatah? Pernah anda fikir? Kalau kita baca Kompas tu, ya tak tahu siapa yang tulis, suratul Muhammad menggambarkan perang, fiqh jihad, bagaimana untuk berdepan dengan musuh yang datang menceroboh Madinah. Jadi Allah Ta'ala memberikan penegasan kepentingan jihad, makna bersenjata menghadapi kafir harbi yang datang menyerang. Sebab itu setengah ulama menamakan suratul Qital. Dan kebarangkalian sangat tinggi bila musuh yang kafir ini terbunuh dalam medan perang, kita akan laung Allahu Akbar. Kerana mereka adalah Fir'aun yang telah dimusnahkan Allah. Tetapi pernah tak kita tanya, kenapa Allah datangkan suratul Fatah lepas surah perang? Al-Fatah tu Fathu Makkah, bukan perang. Daripada 10,000, maafkan saya, daripada berapa orang para sahabat di Hudaibiyah, tiba-tiba jadi 10,000 orang datang ke Makkah.
Maknanya dulu 2 tahun lepas, setahun lepas mereka musyrikin. Tetapi kerana terbuka fatah, terbuka pintu hati kerana nuqaba yang aktif menerangkan tentang Islam semasa perdamaian Hudaibiyah tanpa halangan. Terima kasih Hudaibiyah kerana telah menyebabkan kerajaan Makkah tidak boleh kuat kuasa polisi untuk menghalang ceramah-ceramah para nuqaba Nabi yang diutuskan. So bila diadakan ceramah, musyrikin Quraisy tidak terganggu untuk mendengar. And for the first time in history, mereka boleh mendengar sejam 2 jam. Sebelum ni mereka dengar 5 minit akan ada provokasi, akan ada penyanyi untuk distract dia orang daripada mendengar Quran. Tetapi pada Amul Hudaibiyah, mereka dapat mendengar dari A to Z. Dengan teliti mereka mendengar ayat-ayat Allah. Akhirnya tak payah pelik berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kita nak belajar sesuatu hikmah. Allah tamatkan cerita Qarun bukan dengan cerita Qarun. Allah tamatkan cerita Qarun dengan babak taubat. Mirip tak dengan cerita satu lagi Qarun dalam suratul Kahfi, pemilik 2 kebun? Ada tak adegan taubat? Kalau baca tak habis, memang tak jumpalah babak taubat tu. Sebab Allah Ta'ala nak ajar kita semua ni pernah terlanjur dalam hal ehwal pengurusan harta benda, kewangan. Maka cepat-cepat taubat. Ya, pemilik 2 kebun bertaubat, tawalam usyrik bi rabbi, saya tak ingat ayatnya itu. Jadi nak katanya azab Allah kepada Qarun, ya, azab Allah kepada Qarun telah menginsafkan orang-orang yang dahulunya berkata, alangkah baiknya kalau kita punya pendapatan, income bisnes kita seperti Qarun itu. Akhirnya diorang sudah tidak lagi berfikir begitu. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Stop that fitnah. Berhenti fikir begitu. Kaya bukan semestinya Allah redha. Buktinya Qarun itu diazab Allah. Maknanya jangan rasa kamu dimuliakan, diberikan Allah kebaikan dengan kekayaan. Maknanya kena anggap ujian. Gitu. That's the point kita punya pertemuan malam ni. Bila Allah bagi kaya, kita bersyukur. Itu nombor 1. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Makin lama makin kaya, alhamdulillah. Maka bila makin kaya, sebenarnya kita makin diuji. Jaga-jaga. Kemungkinan kekayaan itu makin menipiskan rahmat Allah dan barakah dalam rumah tangga. Apa makna kaya? Kalau anak mula tak dengar cakap. Apa makna kaya? Jika mula konflik dengan suami isteri. Apa makna kaya? Bila orang mula membenci kita. Jadi itu semua adalah istidraj yang boleh berlaku. Jadi tuan-tuan, mari kita lihat ayat berkenaan yang menunjukkan selepas peristiwa azab Allah kepada Qarun, esok pagi mereka yang dahulunya bercita-cita untuk dapat tempat Qarun semalamnya, hari itu mereka telah berkata, wai ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Ini mereka baru faham satu hakikat, iaitulah bila kita nampak orang kaya, sesiapa sahaja, ya, kita kata begini sahaja, Allah boleh lapangkan rezeki kepada sesiapa dan Allah boleh tahan rezeki kepada sesiapa. Kita kata begitu, kita kata tenang. Maknanya apa? Ya, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, menarik perkataan beliau. Ya, saya kongsikan. Allah sayang, tak ada. Tak ada macam mana. Okey, tak apa. Bila kita nampak kekayaan orang kaya, kita kata begini sahaja, Allah berhak memilih sesiapa untuk dia berikan kekayaan, dan Allah juga berhak memilih sesiapa untuk dia tahan rezeki. Tak ada istilah tak ada rezeki sebenarnya. Tak ada istilah tak ada rezeki, sebab ayat yang digunakan pada ayat ini adalah waya kedir. Waya kedir maknanya tahan, sekat, stop sekejap. Ada waktu dia akan beri, buat masa ni dia belum beri, tapi nanti dia akan beri. Barangkali ada sebab dia tidak memberi. Maka jangan lihat kekayaan orang lain dengan perasaan hasad dengki.
dan jangan sekali-kali sampai ke satu tahap hilang rasa menghargai apa yang sedang Allah Ta'ala beri. Okey, tuan-tuan, kata Syed Qutb pada ayat terakhir ini, inilah peristiwa yang menunjukkan kisah ini tidak terhenti dengan dimensi kemurkaan Allah, tetapi sebenarnya kasih sayang Allah kepada pengkagum dan pemuja Qarun. Allah mahu lindungi hati-hati orang yang lemah iman dari terpukau. Itu kata Syed Qutb. Sebenarnya cerita Qarun adalah cerita macam mana Allah nak melindungi hati-hati orang yang lemah iman dari terpukau dengan keindahan palsu, keindahan kulit tidak pada isi. Allah mahu membetulkan cara manusia memandang kekayaan. Okey, cantik sangat kalau kita bandingkan dengan awal surah di mana ada babak Musa, Allah kurnia dia kekuatan tubuh gagah perkasa, tetapi akhirnya dia tertumbuk menyebabkan kematian pegawai Firaun. Apa berlaku? Dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Pun sama dalam skrip ini adanya babak kaum Musa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selepas melihat kisah Qarun. Kalau nak mudah faham, cerita Qarun ini dirumuskan dalam surah At-Takatsur. Kalau kita hafal, itulah cerita manusia-manusia sepanjang zaman yang seperti Qarun. Alhaakum at-takatsur. Kamu dilalaikan dengan keinginan berlumba-lumba berbangga dengan kekayaan. Hatta zurtum al-maqabir. Kubur di mana? Dalam perut bumi. Apa berlaku pada Qarun? Jatuh ke dalam bumi. Jatuh ke dalam bumi. Hatta zurtum al-maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bani Israel selama ini tahu dah dengan ilmu yakin, ayat-ayat Taurat ataupun dengan keterangan Nabi Musa, di mana kekayaan tetapi dasarnya kufur akan berkesudahan dengan kemurkaan. Tetapi itu hanya kepercayaan berdasarkan ilmu yang disampaikan daripada ayat-ayat Allah. Mana lebih anda akan percaya? Dengar sahaja ataupun dengan melihat sendiri? Maka bila melihat namanya ainul yakin. Maka Bani Israel melihat depan mata ainul yakin bagaimana kekayaan yang selama ini dasarnya kufur adalah benar-benar berkesudahan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syed Qutb ketika mengulas perkataan kufur, wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Ini kesimpulan pengkagum, bekas-bekas pengkagum Qarun, di mana mereka berkata takkan berjaya orang kaya raya kalau dasarnya adalah kufur kepada Allah. Dan Syed Qutb memberikan satu pendapat yang menggerunkan. Qarun tidak sebut pun sepatah perkataan kufur. Kalau anda baca daripada awal tadi, Qarun tidak sebut pun sepatah yang dia kufur kepada Allah ataupun mengikut Firaun, mengaku Firaun Tuhan, tak ada. Namun menghubungkan kejayaan dengan sekadar keilmuan, tidak sebagai pemberian Tuhan, sudah cukup menunjukkan seseorang itu kufur kepada Allah. Wallahu a'lam. Saya akhiri tuan-tuan ya, saya akhiri dengan pertama sekali kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ya. Saya harap tuan-tuan faham insya-Allah. Kam minal qawarin yadharuna fil umam. الشخصيات التي يقدمها القرآن في قصصه ليست شخصيات موقوتة بزمن محدد، وإنما هي نموذج إنسانية عامة مع اختلاف الأسماء والأماكن. Alhamdulillah. Berapa ramai Qarun sedang muncul dalam umat ini. Quran mempersembahkan kisah Qarun bukan kerana kisah itu telah terjadi, tetapi nak katanya ia adalah tragedi kemanusiaan zaman berzaman, walaupun berbeza nama pelakunya dan tempat kejadian. Okey. Yang kedua terakhir, saya bacakan hadis Nabi supaya jadi kekuatan kepada kita membuat kesimpulan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin.
hiduplah di dunia ini seperti orang asing. Orang asing maknanya apa? Anda sedang melihat ya sikap-sikap dan karena orang yang anda tak biasa. Kekalkan dengan jati diri anda. Karena mereka orang asing bagi anda. Jangan terpengaruh dengan cara hidup, cara makan, cara mereka. Sebab anda berada di tempat orang lain. Jadi Allah kata, Rasulullah nak ajar kita, gharib ni maksudnya apa? Kekalkan jati dirimu dengan cara pandang orang yang berilmu tadi. Okey? Ataupun seperti orang yang melintas jalan singgah R&R, ya, bukan untuk menetap selamanya di situ. Kita hanya nak mendapatkan keperluan-keperluan sahaja. Dan yang paling cantik bagi saya antaranya adalah hadis Muslim 2088. Ya tuan-tuan, cuba lihat ya. Iza nazara ahadukum ya man fuddila alaihi fil mal falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Sekiranya kalangan kamu melihat seseorang diberikan kelebihan harta, maka cepat-cepatlah melihat orang yang kurang daripadamu sendiri. Supaya tidak ada penyakit korun, iaitulah saya nak jadi macam dia, saya nak jadi macam dia, saya mahu dia jadi idola saya. Tetapi kena cepat-cepat Nabi didik kita, ya, tolong tengok cepat-cepat orang-orang yang miskin, fakir, yang kurang daripada kedudukan anda. Wallahu a'lam. Ada soalan tak tuan-tuan? Ya, ada soalan kepada kisah Qarun di dalam Al-Quran? Jumpa apa perkataan Sya'rawi ni. Okey. Jangan lihat apa yang diperolehi orang lain. Hormati takdir Tuhan yang ditebarkan pada makhluk. Ketahuilah bila kamu bahagia dengan nikmat yang diraih orang lain, nikmat itu akan mengalir kepadamu juga. Nikmat itu sifatnya rindu pada orang yang senang kepadanya. Saya ulang balik yang diterjemahkanlah daripada tafsir Sya'rawi belakang tu, tafsir Sya'rawi. Bila kita tengok orang kaya, ayat yang kita belajar tadi iaitulah yang ni apa maksud ayat ni? Sya'rawi kata dia nak ajar kita, bila kita lihat kekayaan orang lain, kita kena kata hormat takdir Allah. Dia sedang mendapat takdir Allah kepada dia. Allah sedang melebarkan belas kasihannya kepada seluruh makhluk. Sebab apa? Bila kamu bahagia dengan nikmat yang diraih orang lain dan kamu tidak hasad dengki, kamu gembira Allah kurniakan kepadanya nikmat, nikmat itu nanti akan datang kepadamu juga. Kerana nikmat itu sifat nikmat, katakan kekayaan. Kekayaan adalah nikmat. Jadi kekayaan anugerah Allah ini sifatnya sangat rindu kepada orang yang melihat ke arah nikmat itu dengan pandangan kesenangan. Tidak bermusuh dengan nikmat. Tetapi pada masa yang sama kita seimbangkan perkataan Sya'rawi ini dengan memberi peringatan kepada orang-orang kaya yang sudah lalai. Jangan biarkan sekadar berkata mereka sedang diberikan rahmat oleh Allah. Kerana belum tentu mereka sedang merasai rahmat daripada Allah, lalu kita berikan peringatan. Jadi tuan-tuan, itu sajalah daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.